murid kelas 4 efisien. Baik, pagi ini kita akan ada satu sesi perbincangan berkaitan dengan mata pelajaran sains, sosial dan juga alam sekitar. Okey, kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tumbuhan. Baik, sebelum kita meneruskan aktiviti sains pada hari ini, baik, hari ini semua sihat, Suria sihat, Balkis, Syawal mana? Hakim, lagi siapa? Razi. Harap semuanya dah bangun tidur. Dan kita akan meneruskan sesi pelajaran pada hari ini bagi pendidikan sains, sosial dan alam sekitar bagi tajuk tumbuhan. Ini merupakan tajuk baru kita pada minggu ini dan kita akan teruskan pada sesi pembelajaran pada minggu ini dengan tajuk tumbuhan. Baik. Yang pertama, kepentingan tumbuhan kepada manusia. Kepentingan tumbuhan kepada manusia. Baik, kepentingan tumbuhan. Dan tumbuhan dia ada beberapa. Okey, yang pertama adalah tumbuhan adalah memberikan sumber bekalan oksigen kepada manusia dan juga haiwan. Ini udara yang kita sedut pada hari ini dan untuk kita hidup pada hari ini adalah dibekalkan oleh tumbuhan. Kalau tak ada tumbuhan, mungkin kita manusia akan mati, haiwan akan mati. Yang kedua, kepentingan tumbuhan yang kedua adalah sebagai sumber makanan. Okey, ini jelas ya. Sumber makanan, macam-macam tumbuhan yang menghasilkan makanan. Contoh, bagi contoh, tumbuhan yang memberikan sebagai sumber makanan, contohnya pokok timun, lagi apa, pokok kacang, sawi dan sebagainya. Okey, boleh menghasilkan pokok buah-buahan seperti pisang, buah apa lagi? Kelapa yang menjadi sumber makanan kepada manusia dan juga haiwan. Baik, yang ketiga sebagai sumber pendapatan. Okey. Kita tengok orang jual dekat pasar, pelbagai sayur ada, buah ada. Itu adalah sebagai sumber makanan, sumber pendapatan. Maknanya tumbuhan-tumbuhan yang dia tanam dan mengeluarkan hasil, jadi dia jual untuk mendapatkan duit untuk menyara keluarga. Baik, yang ketiga, yang keempat adalah sebagai sumber ubat-ubatan ataupun herba. Okey, yang ini kita dapat tengok pelbagai tumbuhan-tumbuhan herba yang ada di sekeliling kita yang dijadikan sebagai sumber ubat-ubatan untuk menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Contoh, pokok herba yang ada, kita ada pokok misai kucing, kita ada pokok pecah kaca, dan yang lain-lain. Boleh tanya pada mak ayah masing-masing, apakah lagi pokok-pokok herba yang ada? Nanti boleh beritahu kat cikgu. Baik, kita pergi yang seterusnya. Penjagaan tumbuhan. Ini penting. Kita nak menjaga tumbuhan. Sebab apa? Kalau kita tak jaga tumbuh-tumbuhan ini, mungkin tumbuh-tumbuhan ini tak hidup dengan elok dan sebagainya. Jadi kita tengok apakah kepentingan menjaga tumbuhan. Baik. Kepentingan menjaga tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan akan hidup dengan baik. Okey. Kita tengok dekat rumah kita sendiri. Ada tak mak ayah kita tanam pokok? Tak kisahlah pokok buah ke, pokok bunga ke. Dan semestinya mak dan ayah kita jaga dengan baik supaya tumbuhan kita tu dapat hidup dengan baik. Contohlah pokok bunga lah contohnya. Mak kita jaga siram hari-hari, bubur baja dan sebagainya. Kita tengok dia tumbuh dengan cantik. Kita dapat, orang kata apa, tengok tumbuh-tumbuhan tu hidup dengan segar. Kita pun puas hati. Jadi tumbuhan tu dapat hidup dengan baik kalau kita jaga dengan baik. Okey, yang seterusnya adalah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau kita jaga tumbuh-tumbuhan kita dengan baik, pasti dia akan tumbuh dengan elok. Kalau dia ada buah, buah dia pun elok. Kan? Jadi bila buah elok, tumbuhan elok, jadi dia dapat memuaskan hati kita sebab dia tumbuh dengan cantik. Kalau buah elok boleh jual.
Kalau pokok sayur hidup elok, boleh jual. Itulah jadi kenapa kita kena menjaga tumbuhan. Baik, kita pergi yang seterusnya. Baik, okey. Baik, seterusnya cara menjaga tumbuh-tumbuhan. Ni cikgu nak bagi tahu macam mana kita nak jaga tumbuhan. Baik. Sekejap Okey. Yang pertama, kita memberikan tumbuh-tumbuhan kita ini naungan. Apa itu naungan? Naungan ini adalah kita memberikan teduhan kepada pokok kita. Supaya tidak terlalu panas dan boleh menyebabkan pokok kita mati. Jadi kita memberikan dia teduhan. Cara-cara kita buat teduhan ni, teduhan ini mungkin kita boleh binakan sedikit atap dan sebagainya untuk kita menjaga tumbuhan kita ni supaya tidak begitu panas. Okey, yang kedua, ni menyiram. Ni penting. Menyiram selain daripada kita mengharapkan daripada air hujan, kita juga kena menyiram selalu pokok-pokok kita ni. Kadang-kadang hari tak hujan kan, jadi pokok kita kering. Jadi kita kena siram dia supaya dia dapat tumbuh dengan baik dan dapat bekalan air untuk dia tumbuhan itu hidup. Okey, yang ketiga, sungkupan. Ni sungkupan. Sungkupan ini adalah penting untuk tumbuh-tumbuhan yang baru kita tanam ataupun benih yang baru kita tanam. Kita tanam benih tu, kemudian kita akan tutup dia. Tutup dia dengan daun kering ke, dengan plastik hitam ke, supaya benih yang kita tanam itu tidak terkena panas dan benih dapat tumbuh dengan cantik. Dah tumbuh tu, buanglah sungkupan tu. Dan dia akan hidup. Okey, yang keempat. Kita tengok ni merumput. Merumput ni maksudnya kita buang rumput yang ada di sekeliling pokok kita. Sebab apa? Sebab kita tak nak tumbuh rumput lebih daripada pokok. Jadi bila rumput tu lebih daripada pokok, rumput yang dapat nutrien ataupun nutrisi makanan, pokok dapat sikit. Jadi kita buang. Kita buang supaya apabila kita siram, kita bubuh baja, pokok kita je dapat, rumput tak ada. Jadi dapatlah pokok kita hidup dengan cantik. Okey. Yang kelima. Ni yang kelima. Yang kelima, kita kena menggemburkan tanah. Ini juga penting. Kita gemburkan tanah, kita dah tanam, kita melembutkan tanah kita supaya akar pada pokok kita ni dapat sistem pengudaraan yang baik dan dia dapat tumbuh dengan cantik. Okey, yang keenam, membaja. Ini penting. Membaja ni macam manusia lah. Manusia ni kita nakkan hidup, kita kena makan, betul? Tumbuhan pun nak hidup, dia kena makan. Jadi makanan tambahan dia ialah baja. Jadi kenalah bubuh baja. Bila kita bubuh baja, tumbuhan kita ni dapat nutrien tambahan ataupun vitamin untuk dia. Vitamin untuk dia hidup cantik, buahnya cantik, daunnya cantik. Jadi dia hidup dengan segar. Jadi kita kena bubuh baja. Okey, yang ketujuh, memberi sokongan. Sokongan ni bukannya bagi kita lompat, hidup, bukan. Sokongan ni untuk pokok yang menjala. Contohnya pokok kacang. Pokok apa lagi menjala? Pokok kacang lah yang banyaknya. Okey, kita kena buat tempat dia nak hidup tu nak panjat. Pokok ni dah ada panjat-panjat ni. Supaya dia dapat hidup dengan betul. Dia panjat, panjang, kemudian dia akan membuah dengan cantik. Dia kata tengok, tak percaya tanya. Tanya pada mak ayah, apa pokok yang ada sokongan. Tengok pokok kacang. Contohnya kacang panjang, kacang buncis. Buncis ke? Bukan kacang buncis, kacang panjang, kacang botol. Kita tengok dia hidup
nak kena menjala. Menjala tu dia nak kena panjat, tinggi, lepas tu nanti dia akan berbuah dengan cantik. Okey, yang ke-8, okey, mengawal perosak ataupun penyakit. Okey, tumbuh-tumbuhan kita ni juga apa orang kata, banyak serangga yang suka makan. Contohnya belalang, suka makan daun dia. Ada ulat-ulat, suka duduk bawah daun dan daun tu akan rosak. Kemudian ada lalat buah. Kadang-kadang pokok kita dah buah, lalat tu akan datang, dia akan tembuk buah. Jadi buah akan jadi rosak. Jadi, apa yang kita kena buat? Kita kena kawal perosak dan juga penyakit pada pokok. Jadi ini nak buatnya, kita kenalah pergi cari racun yang bersesuaian ataupun kita memberikan semburan-semburan khas kepada pokok untuk mengawal penyakit. Jadi tak adanya penyakit, tak adanya haiwan perosak ini, jadi kita punya pokok dapat hidup dengan cantik. Baik. Untuk nota itu saja pada hari ini. Jadi selepas ini anda boleh menyalin nota-nota yang cikgu berikan ini ke dalam buku dan nanti cikgu akan bagi satu lembaran latihan khas. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada masa dan juga hari yang sama.